bulan sendiri lah, tak main apa banyak. Okey, insyaAllah kita panjangkan sedikit lagi masalah pada pagi ini. Mari sama-sama kita meriahkan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita satu hari lagi, hari Jumaat, Jumaat minggu lepas telah kita tinggalkan sama-sama. Di antara Jumaat lepas sampai Jumaat hari ini, mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang sama-sama sebelum ni sama-sama solat, sama-sama berjemaah, sama-sama bekerja, sama-sama solat, tengok bola, itu dia, kan? Dah tak ada dah. Mungkin kan? Dan mungkin masih ada. Jadi apapun tak apalah, yang dah pergi itu rezekinya, kita yang masih hidup pun rezeki kita. Jadi sebab itu sama-samalah kita guna nikmat hidup ni dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, 10 tahun lagi bukan untuk kita abaikan begitu saja, tapi sebenarnya untuk kita manfaatkan sungguh-sungguh. Mungkin salah satu peluang ataupun hikmah kenapa Allah masih hidupkan kita sampai ke hari ini, mungkin antaranya Allah nak kita beramal sungguh-sungguh. Esok lusa insya-Allah kita akan jumpa Ramadan. Jadi maknanya Ramadan pada kali ini kita kena buat yang terbaik, ya. Mungkin Allah berikan kepada kita satu hari, satu minggu, satu bulan, 10 tahun, bukan untuk kita sekadar beribadah saja, tapi mungkin banyak benda-benda yang pernah kita lakukan kesilapan dalam hidup kita, kita nak kena perbetulkan. Seorang ibu, seorang ayah mungkin ada silap salahnya, ya. Jadi maknanya betul-betulkan. Seorang anak, abang, kakak begitu juga ada silap salah dia. Jadi betul-betulkan. Siapa pun kita tuan-tuan, eksekutif ke, kolektif ke, mungkin ada salah dan silapnya, ya. Tuan-tuan, ya. Jadi tak boleh eksekutif nak marah kolektif je, kolektif pun tak boleh nak nyumbur dengan eksekutif. Jadi sama-sama nak kena muhasabah, ya. Sebab apa? Sebab manusia ni tak lari daripada kesilapan, tak lari daripada kesalahan, tak lari daripada dosa dan sebagainya. Jadi sebab itu kita nak kena benar-benar sedar bahawa hidup yang Allah masih berikan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, sebab kita boleh buat macam-macam, boleh beramal, boleh beribadah, boleh baiki benda-benda yang kita tersalah, tersilap, boleh minta ampun banyak-banyak lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Mungkin kita pernah mengatakan
yang namanya doa apa dia? Doa ilahi lastuli firdaus. Kan itu kita kata itu doa orang bodoh. Tuan-tuan, minta maaf lah. Kan sebab kita tak mengaji habis. Kan masalahnya yang cakap tu pun ustaz juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak beri peringatan pada diri saya dan semua yang hadir pada hari ini. Kalau dulu kita biasa dengar jenayah apa dia kola putih, zaman sekarang ni tuan-tuan yang buat jenayah ni ketayak putih. Kan? Sorban putih, jubah putih, baju putih itu dia sampai sikit orang baju putih kan. Saja je kan. Hanya kita nak kena sama-sama kan. Jadi kalau kita pernah mengatakan yang namanya doa, raihan selalu mahu. Wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya? Tadi dah sebut beberapa kali kena nyanyi lah. Ya? Tapi suara saya memang sedap sikit pada dia. Dia sedap banyak pada saya lah. Abang saya tu lagi dah sedap tuan-tuan. Dia nombor 7, saya nombor 8. Dia lahir dulu. Dia lahir dulu sebab tu dia nasyid. Kalau saya lahir dulu, saya nasyid. Tapi lepas tu aku mati dulu yang aku tak nak. Tak apalah, dia lahir dulu, dia nasyid, dia mati dulu. Tak apalah, walaupun dia dah mati tuan-tuan. Kena nak masuk 5 tahun lah abang saya meninggal dunia. 13 Ogos 2009. 13 Ogos ke? Aku mula ingat lupa lah. Tak apalah, itu tarikh lahir dia, tarikh meninggal dia kan. Aku punya tarikh lahir, tarikh meninggal aku tak tahu lagi. Jadi maknanya 13 Ogos kalau tak silap, 13 Ogos 2009 dia meninggal dunia. Meninggal dunia di RTM masa tu dia tengah nak nasyid lagu Syahadah, satu lafaz kalimah thayyibah, syahadah itulah ucapan utama. Dia baru nak nasyid lagu tu, kedupuk jatuh. Pukul 11 pagi diumumkan Ustaz Asri Ibrahim telah pergi ke rahmatullah. Tuan-tuan, walaupun nak masuk 5 tahun dia tak ada. Nak masuk 5 tahun dia tak ada, sampai sekarang dia boleh azan lagi. Tuan-tuan, cuma bukan azan kat masjid lah, azan kat TV. Kalau azan kat masjid tak ada siapa dah datang masjid. Semua takut tuan-tuan, minta buka dia azan lah. Itu dia tuan-tuan. Seminggu lepas dia meninggal, orang TV radio semua jumpa saya, dia kata, Ustaz macam mana ni? Ustaz macam mana? Apa medanya? Ini kita dah rakam macam-macam. Dia punya ngaji, dia punya zikir, dia punya nasyid, dia punya Quran takbir raya pun dah rakam ni, boleh pasang ke kat TV radio. Saya kata pasang lah, bayarlah royalty. Ini pasang-pasang tak nak bayar royalty, masalah betul tak? Satu bab pasang tak ada masalah. Dan orang hidup tak nak azan, biar orang mati azan. Orang hidup tak nak ngaji Quran, biar orang mati ngaji Quran. Ini tuan-tuan. Jadi walaupun dia dah tak ada, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak tengok hebatnya tak hebat seseorang itu, tuan-tuan. Dan paling hebat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu satu manusia yang paling hebat. Dah lama dah Nabi tinggalkan kita, 1500 tahun hampir tuan-tuan. Tapi masih kalau disebut namanya, disebut namanya Muhammad apa dia bin Abdullah ataupun Rasulullah SAW, semua kita akan sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Bila dengar lagu sallallahu ala Muhammad, semua sambung tuan-tuan. Itu lagu paling popular. Kalau ikut catat tu, catat semua meletup tuan-tuan. Itu cerita nak bagi tahu. Ini masya-Allah. Bila dengar pula lagu law kana bainana al-habib, tak faham pun tuan-tuan. Tapi bila dengar ya Allah dipanggil ni tuan-tuan, masya-Allah. Sebab dia cerita tentang apa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat. Nabi dah tak ada dah, tapi kebaikannya masih mengalir sampai sekarang. Para sahabat tuan-tuan, tabi' salafus salih, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dah tak ada dah. Tuan-tuan, tapi kebaikannya masih mengalir sampai sekarang. Abang saya nak masuk 5 tahun dah tak ada dah, tapi masya-Allah dia boleh ajak lagi orang azan, ajak orang sembahyang tuan-tuan. Bukalah Asrul Wasi contoh, petang-petang tu mungkin ataupun sebelum azan setengah jam, dengar zikir dia, subhanallah 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 subhanallah. Tuan-tuan, buka pula radio IKIM, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua
Ini kita tengok. Jadi kita fikir, kita renung. Ramai manusia yang telah meninggal dunia, kebaikan yang masih mengalir sampai sekarang. Kita yang masih hidup sampai sekarang ni tuan-tuan, banyak kebaikan kita. Sampai kita sanggup mengatakan doa yang namanya Ilahi Lastul Firdaus. Yang selalu raihan duk nasyid itulah yang kita pun ikut letak tu tersebut. Kita kata ini doa orang bodoh. Tuan-tuan, yang bodoh tu yang cakap lah tuan-tuan. Ini bodoh ni kata, syurga tak nak masuk, neraka pun tak nak masuk. Nak duduk kat mana? Siapa kata bodoh? Kau tengoklah baik dia punya makna tu betul-betul. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Siapa kata tak nak ke syurga? Siapa kata tak nak? Ni dalam lama ni, tak nak masuk? Tak nak masuk syurga? Tak nak masuk? Gila kalau tak nak. Betul tak? Cuma layak ke masuk syurga? Tu dia. Siapa tak nak masuk syurga, betul tak? Semua kita nak. Nak tanya, betul? Betul kau nak? Layak tak? Interview nak kerja Petronas pun dulu menggigil, jenuh jampis sana jampis ni, pakai kabel tu kabel ni. Cuba tengok. Ini contohlah siapa yang kena tu pada muka lah. Ini tuan-tuan. Siapa tak nak kerja Petronas? Nak? Layak ke? Cuba pergi tanya layak ke? Tuan-tuan. Jadi tak ada siapa yang berani mengatakan dia layak ke syurga. Ada siapa tuan-tuan? Siapa yang rasa-rasa dia layak masuk syurga? Angkat tangan, aku nak tengok muka dia. Ini kita tengok sebab kita pun tahu. Kita pun tahu, ya Allah, layak aku ke masuk syurga. Start bangun tidur sampai tidur balik, dosa tak sudah. Tuan-tuan, ini bulan puasa kononnya nanti tak nak keluar, nanti kalau keluar macam-macam dosa kita dapat. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga. Duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah pun tuan-tuan, semua dosa kita boleh dapat. Buka peti, tuan-tuan, peti bak segi tu, Zam-Zam ala Kazam, tu dia, Hollywood, Bollywood, Playwood semua kita tengok tuan-tuan. Dosa mata. Tutup TV, konek tak ada dosa masa, pasang radio. Pasang radio tuan-tuan, dengar lagu tak apa-apa. Terlambat ku sedari, itu dia kan, tutup. Sebaik suara aku bukan cakaran ni suara. Cakap padat ada lah tuan-tuan. Tak apa-apa pula dah. Dah dosa mulut. Tutup radio kan, tak katalah tak nak dosa telinga, tutup radio. Baca surat khabar. Tengok macam-macam iklan, muka macam ni pun nak jadi hero. Tuan-tuan, dosa mulut. Buang surat khabar, buang majalah. Apa lagi? Buka internet, berchatting ke, berfacebook ke, entah gambar apa-apa tuan-tuan, kita pun forward. Ini dia. Dosa tangan. Apa lagi tuan-tuan? Kaki. Duk langkah anak tengah hidup, dosa kaki. Ataupun kejut orang rumah pakai kaki, bangun. Dosa kaki. Tuan-tuan. Jadi kita ni yang tak lari pada dosa, macam-macam dosa tuan-tuan, boleh ngaku layak masuk syurga. Sebab itu kenapa hebatnya orang yang menulis syair ni tadi. Anda yang menulis syair tadi tuan-tuan, namanya Imam Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, imam kampung kita tuan-tuan. Katalah yang buat doa tadi tu namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ajar kita sembahyang, yang ajar kita fiqh tadi tuan-tuan, bersuci dan sebagainya. Kalaulah yang mengarang syair tadi tu namanya Imam Syafi'i, yang kita pula sekarang ni ikut mazhab Syafi'i, kita kata bodoh orang yang tulis ni. Rasa siapa yang bodoh tuan-tuan? Siapa yang bodoh sekali? Yang kita duk cakap tu pun yang bercakap. Ini dia. Jadi sebab itu kenapa Allah bagi satu hari lagi kepada kita untuk kita taubat. Kalau kita antara golongan yang mengatakan ini doa orang bodoh, tuan-tuan, tengok betul-betul. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun ku tak sanggup ke nerakamu. Kalau ikutkan kita ni tuan-tuan, layaknya neraka. Kita ni layaknya neraka tuan-tuan. Tapi nak masuk neraka, siapa nak masuk neraka tuan-tuan? Siapa nak masuk ke bodoh kali kedua. Tadi syurga tak nak masuk, dah bodoh dah. Neraka nak masuk, lagi bodoh 2 kali lah. Ini tuan-tuan, tak ada. Kita tak sanggup, ya Allah, seksa dunia pun dah macam mana cerita ni, ini kan seksa neraka. Tapi kalau rasa-rasa kita ni layaknya syurga ke neraka tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang. Jadi sebab itu kita nak kena jaga banyak benda tuan-tuan. Pernah satu ketika Nabi SAW duduk di dalam rumah, tuan-tuan, tiba-tiba dengar orang bagi salam. Nabi pun jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi jawab salam. Nabi kata, siapa tu di luar? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dia dan pak mentua dia. Silakan ayah masuk.
masuk. Tapi Nabi tak bangun lah. Nabi sambut, Nabi duduk salam, duduk tepi dia. Tak lama kemudian ada orang beri salam lagi. Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi tanya siapa pula? Sayyidina Umar. Dia kata silakan masuk, silakan masuk. Nabi tak bangun. Nabi duduk, Nabi salam, Umar duduk. Tak lama kemudian ada orang bagi salam lagi. Assalamualaikum. Ya, ini kita tengok para sahabat Kalau Umar tahu Abu Bakar pergi rumah Rasulullah, semua sibuk nak pergi. Kalau begitu juga sebab masing-masing nak berebut kebaikan. Nak berebut kebaikan, duduk di samping Rasulullah SAW. Kalau boleh tak nak ada apa-apa yang miss. Kalau Abu Bakar dapat, dia pun nak juga, tuan-tuan. Sampai ke tahap ya. Lepas tu datang orang bagi salam pula. Nabi jawab, Nabi tanya siapa? Osman. Nabi bangun, tuan-tuan. Abu Bakar masuk, Nabi tak bangun. Umar masuk, Nabi tak bangun. Tapi bila Abu Bakar bagi salam nak masuk, Nabi bangun, Nabi salam, Nabi persilakan duduk. Dah habis sembang-sembang makan-makan, Osman minta diri dulu, dia balik dulu. Bila balik dia, tuan-tuan, Abu Bakar tanya, oh, hampa hang tadi bila Osman main hang bangun. Itu dia. Ini contohlah kalau Abu Bakar kata utara lah, tuan-tuan. Aku sahabat hang yang sama-sama pergi hijrah. Aku sahabat hang, Pak Mentua hang tak bangun. Itu dia. Tapi Osman main hang bangun. Itu dia. Marahlah. Sebab itulah. Lepas tu Omar pun sama juga. Bro, lu kata kalau ada Nabi lepas lu buah. Itu dia. Ini contohlah bahasa brutal contoh. Kan Omar tak nak gitu, tuan-tuan, aku lah brutal tu. Ini contohlah kita nak mudahkan cerita tu. Ya. Kau kata kalau ada Nabi, lakan Omar. Nabi sebut kalau ada Nabi selepas aku, pasti Omar orang dia. Sebab banyak ayat Quran membetulkan ataupun itu dia, mengiyakan apa tindakan Omar. Pendapat Omar contoh. Tapi bila aku masuk, hang tak bangun. Itu dia. Osman tak siapa-siapa, tiba-tiba kau bangun pula. Tuan-tuan, ini para sahabat. Dia tak marah lah, tapi nak tanya kenapa ni? Kenapa Abu Bakar main tak bangun, Umar main tak bangun, tiba-tiba Osman main bangun. Apa hebatnya Osman ni? Ini kita tengok para sahabat, tuan-tuan. Dia berlumba-lumba nak buat kebaikan. Dan kalau di situ ada kebaikan, dia orang nak buat sama juga. Apa Rasulullah kata, tuan-tuan? Ini kita tengok elok-elok. Benda ni kita boleh dapat dalam kitab banyak. Apa Rasulullah kata? Ya. Bila Osman saja beri salam dan dia nak masuk, aku lihat seluruh malaikat yang ada di dalam rumah aku semuanya bangun. Tuan-tuan. Dan aku lihat malaikat yang ada di dalam rumahku semuanya bangun menyambut ketibaan Osman. Kemudian aku tanya pada malaikat, kenapa? Apa bisik malaikat kepadaku? Ya Rasulullah, ketahuilah. Osman selepas mana dia melafazkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Osman benar-benar menjaga matanya daripada melihat perempuan yang bukan mahram. Tuan-tuan, mata di jalan. Ya, mata dia di jalan. Start dia mengucap dua kalimah syahadat, Osman jaga sungguh mata dia. Dia takkan lihat benda-benda yang haram. Tuan-tuan, orang macam itulah yang malaikat respect. Jadi kita ni, tuan-tuan, bukan malaikat respect. Malaikat pun tak sabar nak jumpa kita ni. Antaranya malaikat Israel. Itu dia. Itu dia. Rasanya insya-Allah nanti mungkin Ramadan kali ini yang akan sama-sama bertadarus dengan kita, sebab Rasulullah biasanya kalau Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril. Kita Syekh Jibril ada kat Mesir tu, tuan-tuan. Saya tahun 90 pergi Mesir, sampai-sampai dia kata, oh Mesir special. Apa special dia? Ramadannya Jibril turun. Apa jangan nipu lah, kata dia. Tak apa, nanti aku bawa kau pergi tempat tu. Kat mana Jibril turun kan? Rupanya bila Ramadan dia bawa saya dekat satu masjid, Masjid Amr bin As. Masjid itu sangat besar. Memang tiang dengan dinding tak banyak, orang Melayu tak suka pergi situ. Sebab tadi sandar. Ini yang best, kalau best tu semua duduk ramai-ramai tu. Biar saya duduk sini tak apa. Kalau jauh-jauh tak apa, dia semua dapat dinding kan. Tapi tak apalah kan. Kita nak tengok tulang belakang kita kuat tak kuat kan. Sebab antara tanda-tanda orang yang tak lama lagi nak bertemu Allah SWT, disebut dalam kitab tu dia punya tulang belakang ni tak kuat. Tak kena berlatih bagi kuat sikit lah. Tak buat lawak Jadi saya pergi masjid tadi, tuan-tuan, Masya Allah, penuh melempar-lempar sampai keluar. Dan bila terawih malam tu, 1 juz, 2 juz, orang tak lari, tuan-tuan. 20 rakaat terawih orang tak lari. Orang Arab, tuan-tuan, hari pertama dia dah doa kunut dah lah. Kita bergaduh kat Malaysia, 16, 15 tak boleh lagi, 15 tak boleh, 16 nanti. Oh, dia siap gaduh pula, kunut macam mana tangan, macam ini ke macam ini tu dia. Lengkap mata bergaduh, tuan-tuan.
Itu belum cerita panjang pendek lagi. Itu dia, kunut nazilah ke kunut benda dan sebagainya. Penuh tuan-tuan, 20 rakaat orang tak lagi 2 jam lebih. Dia punya doa kunut setengah jam, orang tak mengeluh. Tuan-tuan, sebab orang Arab dia faham. Dan yang menjadi imam masa itu Syekh Jibril. Memang sangat sedap lah bacaan dia tuan-tuan. Tapi kita bawa Syekh Jibril pergi Malaysia. Jadi imam dekat masjid negara, dekat masjid Jalan Duta, dekat masjid lagi, pergi masjid negeri Shah Alam, tuan-tuan, 8 rakaat bertempiaran semua lagi. Sampai tak cukup tanah. Kenapa ni panjang nak mampus kan? Sebab Jibril belum Israel. Kalau Israel tu confirm mampus tuan-tuan. Jadi Nabi bertadarus dengan siapa? Jibril. Nabi baca, Jibril dengar, dan Jibril baca, Nabi dengar. Tak apalah. Memang Jibril adalah pasangan yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad jangan berangan. Oh, aku nak tadarus dengan Jibril. Tak adalah. Israel boleh tuan-tuan. Israel duduk depan. Baca cepat. Confirm kita menggeletar tak banyak nak baca. Salah je cabut dulu tu dia. Tuan-tuan. Gegar tak jadi. Tuan-tuan. Jadi sebab tu kita fikir-fikir balik. Ini kita tengok. Osman selepas dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia boleh jaga mata dia tuan-tuan. Sedangkan mata ni yang paling susah untuk dijaga. Betul tak? Jadi sebab tu jangan sombonglah. Kita ni sebenarnya layaknya neraka tuan-tuan, bukan syurga. Tapi siapa nak masuk neraka? Tuan-tuan, bila tengok orang tu, lakilah akulah antaranya kan. Tak apa, pandangan pertama rezeki. Tengok, jangan bagi habis tu dia kan. Oh, pandai pula kita tuan-tuan kan. Oh, tapi kita tengok para sahabat tidak tuan-tuan. Jadi sebab itu sama-sama kita renung, sama-sama kita fikir-fikir. Allah beri kepada kita umur ini tuan-tuan, bukan untuk kita abaikan, banggakan begitu saja, tapi rupanya banyak benda lagi kita nak kena buat. Antaranya mungkin kita nak kena perbaiki kesilapan-kesilapan kita. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Dan kita yang suka mengata sana nista dan sebagainya, tak tahu ujung pangkal terus sambung-sambungnya tuan-tuan. Sedangkan kalau kita lihat benda itu sangat mendalam makna dia. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun ku tak sanggup ke nerakamu. So sekarang kesimpulan daripada tuan-tuan, ampunkan dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuan-tuan, jadi memang siapa layak masuk syurga tuan-tuan? Kita tak layak. Jangan beranganlah. Oh, aku Habib, aku Said, aku itu ini dan sebagainya. Minta maaf. Orang sekali suka bangga dengan keturunan-keturunan. Nabi pun kadang malu bila sebut keturunan. Bangga dan nak letak Said kat depan. Yang aku tahu betul-betul Said ni restoran Said ni. Habib pun gitu juga. Yang betul-betul Habib jual. Tapi kalau memang dia betul-betul Rasulullah, silalah, tak jadi masalah. Bukan saya nak oh mentang-mentang aku tak ada Habib. Memang aku tak ada Habib tuan-tuan. Aku Jawa. Siapa nak bagi aku Habib tuan-tuan? Tapi kadang ada manusia, dia nak sangat tu Habib. Kawan saya 2-3 orang Jawa Banjar, tiba-tiba ada Habib. Kau mana dapat Habib? Itu dia tuan-tuan. Jadi kita ni layaknya neraka, tapi kita tak sanggup pula masuk neraka. Jadi sebab tu kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Kesimpulannya satu je. Kalau kau ampunkan dosa-dosa aku ya Allah, insya-Allah syurgalah tempat aku. Tapi kalau kau tak ampunkan ya Allah, apa kan boleh nak buat? Ini dia. Jadi sebab itu kita kena belajar banyak. Tuan-tuan, ni tak lama lagi insya-Allah nak Ramadan dah. Esok lusa malam ni lah. Malam ni insya-Allah 7.25, 7.20 begitulah. Mana orang-orang tertentu, ialah pejabat-pejabat mufti dan sebagainya, pejabat agama, adalah nanti DO macam-macam lah. Siapa-siapa yang tak ada kerja tu ikut sekali lah. Saya nak ambilkan dia punya bajet makan hari tu, malam nanti tuan-tuan. Nak pergi tengok apa? Nak tengok anak bulan. Nak tengok anak bulan. Saya pun tak tahu bulan ni kahwin ke. Itu dia. Sampai ada anak bulan, kau mana ada bulan jantan, bulan betina lah ya. Itu panggilan kita masa orang Melayu. Tak apa, tak jadi masalah. Istilah tidak, kita tak faham-faham. Bila sebut Al-Hilal, bahasa Arab dia sebut anak bulan, bukan bulan, bukan Ibnu Qamar. Itu dia. Kalau anak bulan itu Ibnu Qamar, maknanya anak bulan itu tak. Tapi dia panggil Al-Hilal. Al-Hilal. Alif, lam, ha, hasil pun lam, alif, lam. Al-Hilal. Itu maknanya bulan sabit yang kita panggil sabit tadi tu. Al-halal lain, itu dia. Alif lam ha, yang isu kategori baru tu ha, al-halal. Itu cerita lain. Jadi insya-Allah nanti pukul 7 lebih, pukul 7.20 mungkin sama-sama lah dia akan terhubung.
Tapi kaedah yang diguna pakai di Malaysia ni tuan-tuan, kena faham. Sampai sekarang kita ada orang lagi tak faham-faham lagi tuan-tuan. Ada orang kita sampai sekarang tak faham-faham lagi. Aku tak faham lah kenapa teropong anak bulan tengok-tengok Malaysia tak puasa, Saudi puasa. Akhirnya dia puasa ikut Saudi. Ada segelintir umat Islam di Malaysia tuan-tuan, dia ikut Saudi punya puasa. Sampai sekarang dia kata Saudi segala-galanya. Kalau kita sembahyang pun ngadap sana, dan so puasa pun ngadap sana. Dah, itu bukan ngadap sana, itu bukan ngadap Saudi. Kita ngadap ke mana tuan-tuan? Ke Kaabah. Kebetulan Kaabah tu dekat Saudi. Kan? Kalau Kaabah kat Malaysia, confirm lah kita hadap ke Malaysia. Betul tak? Itu ayah pen punya pendapat. Kan? Itu pasal dia buat Kaabah dia sendiri dekat Kaabah sana tuan-tuan. Kan? Itu satu isu dia pula. Bodoh punya orang. Yang ikut dari 2 kali bodoh. Yang ikut tu bukan bodoh-bodoh anak, tuan-tuan, betul tak? Ada doktor, ada Tan Sri Tun, macam-macam, tak ada kerja. Itulah tuan-tuan, susah. Ya, ini kita tengok. Ya, jadi kaedah yang kita guna pakai di Malaysia ni namanya imkan ru'yah, kebarangkalian nampak. Jadi disebut barangkali tu dia ada pertama kaedah hisab, dia kira. Ada kira lah. Ya, kira macam mana? X campur Y campur tu ke, tuan-tuan? Bukan. Ya, ini kena kaedah ilmu falak. Ilmu falak. Memang tak ada orang reti ilmu falak. Ada kat sini siapa yang reti ilmu falak? Kalau ada, dia tak kerja sini. Tuan-tuan, dia kerja duduk kat kedai lotre tu. Sebab antara salah satu kehebatan ilmu falak ni, kalau kita tahu dan kita mahir betul-betul, kita boleh baca nombor apa akan keluar besok. First prize. Jangan main-main. Itu ilmu falak. Sebab ilmu falak ni antaranya ilmu yang dia boleh membaca takdir Allah. Apa nak jadi besok, dia boleh baca. Dia tengok langit, dia tahu nak hujan. Mendung, itu dia. Itu kita lah. Kan ada pepatah lagi, sekilas melihat ikan dia apa? Ikan di air kan, tahu nak masak apa. Bukan tahu jantan betina. Kelentong lah kalau tahu jantan betina. Dia tahu, oh ini masak pedas. Kan? Masak 3 rasa je. Itu je. Yang kelentong lah kalau jantan betina tak ada. Kan? Ini kita tengok. Jadi ada kaedah kalau dikira-kira, maknanya teropong malam ni tak nampak. Tak nampak. Sebab tu dalam kalender dah tulis dah puasa 29 bulan Jun. Betul tak? Itu memang ilmu dia, tak salah. Cuma macam mana pun kena teropong. Masa bila nak kena teropong? Pada 29 Syakban. Waktu matahari nak tenggelam lah. Itu antaranya. Jadi kalau masa tu teropong, kelihatan anak bulan, yang kita kata sabit tadi tu, bulan sabit, maka besok kena puasa. Sumu li ra'yati waftiru li ra'yati. Nabi sebut, puasalah bila mana kamu melihat anak bulan Ramadan, dan rayalah bila mana kamu melihat anak bulan Syawal. Tetapi nak bagi nampak anak bulan Ramadan dan Syawal ataupun Zulhijjah tuan-tuan, bukan senang-senang. Ada lagi syarat-syarat dia. Anak bulan itu mesti dah cukup 8 jam. Anak kita kalau perut berapa? Tengok lelaki, orang perempuan kan? Berapa? 9 bulan 10 hari. Kebiasaan begitu kan? So maknanya ada yang keluar lebih awal. Kalau 7 bulan 6 bulan itu namanya pramatang. Tuan-tuan kan? So maknanya katalah nanti bila diteropong, anak bulan tu baru berusia 3 jam ataupun 4 jam, memang tak dapat nampaknya. Tak dapat, memang tak dapat. Dia syaratnya mesti 8 jam. 8 jam teropong mesti boleh nampak dah. Itu nak kena faham. Jadi bila diteropong baru 4 jam, memang tak nampak. Memang tak nampak. Jadi anak bulan yang kita teropong tadi baru 4 jam. Jarak Malaysia dengan Saudi 5 jam waktu dia. Jadi maknanya bila sampai dekat Saudi 4 campur 5 berapa tuan-tuan? 9. Confirm lah nampak. Tak payah pakai teropong tuan-tuan. Nengok gitu saja pun boleh nampak. Itu kaedah kalau kita tengok dalam kitab. Sebab tu zaman Nabi dulu Badui jalan tengah-tengah padang pasir nampak bulan. Nampak anak bulan. Balik cerita pada Rasulullah, bersumpah, wallahi Allah tak aku lihat anak bulan. Terus Nabi istiharkan puasa ataupun raya.